Bulan Ramadan, kalau kita tengok daripada sirah, daripada sejarah salafun salih, kehidupan orang-orang soleh yang terdahulu, bukan orang yang nama dia soleh, mudah-mudahan orang yang nama dia soleh juga sama macam yang diceritakan dalam kehidupan salafun salih. Apa cerita salafun salih ini tuan-tuan? Disebutkan bagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bila masuk sahaja bulan Ramadan, beliau akan mengkhatamkan Al-Quran tak banyak pun tuan-tuan, 60 kali. 60 kali khatam sepanjang bulan Ramadan. Boleh tak tuan-tuan? Boleh. Boleh buat. Kalau kita nak kira, kita kata simple calculation lah, kira-kira mudah lah, kan? Sehari khatam 2 kali. Nak kira mudah lagi, sekali waktu siang, sekali waktu malam. Tak ada lah sebut macam tu dalam kitab, tapi yang disebutkan 60 kali khatam di dalam bulan Ramadan. Al-Imam Malik ibn Anas, guru kepada Imam Syafi'i, bila masuk bulan Ramadan, tutup semua kitab hadis, hanya menumpukan kepada bacaan Al-Quran. Tak sebut berapa banyak khatam, tapi bila sebut menumpukan kepada bacaan Al-Quran, bermaksud beliau memperuntukkan seluruh waktunya itu untuk membaca Al-Quran. Disebutkan juga oleh Al-Imam Nawawi bagaimana gairahnya ataupun semangatnya salafun salih ni dalam membaca Al-Quran. Ni di luar bulan Ramadan, tuan-tuan. Yang ni di luar bulan Ramadan. Disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, golongan salafun salih paling kurang mereka akan mengkhatamkan Al-Quran 2 bulan sekali. Setiap 2 bulan sekali khatam. Tu paling kurang tu. Kita berapa kali khatam kan? Ada kot tu. Sekali dalam masa setahun. Mujur boleh khatam. Baik. 2 bulan sekali salafun salih mengkhatamkan Al-Quran. Yang lazim dilakukan sebulan sekali. Itu biasalah, sebulan sekali khatam, kita pun boleh buat lah. Bulan Ramadan kita khatam tak sebulan sekali? Khatam dalam tadarus. Alhamdulillah. Cuma tadarus tuan-tuan bukan kita bahagi-bahagi. Ada tak pernah tengok ada orang bahagi? Dia kumpul 30 kumpulan, kan? Setiap satu kumpulan tu baca 1 juzuk. Kemudian khalifah pun kata, okey, kita mula dengan Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, masing-masing baca juzuk masing-masing. Hak tu bukan tadarus. Hak tu tilawah. Itu membaca Al-Quran. Kalau nak ikut konsep tadarus yang sebenar, dia macam mana tuan-tuan? Ikut konsep tadarus yang sebenarnya, kata guru kami Fadil Ustaz Nazrul bin Abdul Nasir Al-Azhari hafizahullah ta'ala, konsep tadarus yang sebenar, seorang baca kemudian yang lain ikut. Contohnya, hak yang baca tadi, dia baca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Hak lain pun ikut wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida sampailah habis tadarus. Kalau 1 juzuk, kalau dia baca lagu tu tuan-tuan, kalau dia baca laju seorang-seorang dia boleh habis dalam masa paling-paling tidak setengah jam. Tapi kalau baca lagu tu mau 1.5 jam baru habis satu juzuk. Tu kalau ikut tadarus yang sebenar. Tapi hak kita dah buat hari ni, kita sambung daripada bacaan orang ni. Orang ni habis baca, kemudian kita sambung. Habis baca, kita sambung. Tapi hak ni kena dengar lah, kan? Bukan baca serentak. Hak tu dinamakan sebagai al-idarah. Al-idarah. Boleh tak? Harus. Imam Nawawi kata boleh buat, digalakkan untuk buat. Tapi yang dinamakan tadarus ni adalah yang kita sebut tadi. Hak tadarus yang konsep yang sebenar. Tak kisahlah tuan-tuan, kalau kita nak namakan hak yang kita dah buat ni tadarus pun tak ada masalah. Baik. Balik kepada cerita kita. Sebulan sekali khatam Quran. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran, ini yang paling lazim, seminggu sekali. Seminggu sekali tak dahsyat tuan-tuan, boleh buat. Guru kami Fadilatul Syekh Dr. Yusri Rushdi Jabar Al-Hasani Al-Husaini hafizahullah ta'ala, saya pernah cerita dan saya akan ulang lagi cerita ni, bagaimana Dr. Yusri ni adalah seorang doktor pakar bedah. Dr. Yusri, dia doktor pakar bedah dalam bidang ortopedik, bidang tulang ni. Dalam masa yang sama, beliau adalah ulama dalam bidang hadis di Al-Azhar Al-Sharif. Dalam masa yang sama, beliau adalah imam dan khatib di Masjid Al-Ashraf di Jabal Muqattam, Qahirah. Baik tuan-tuan.
Saya cerita dulu kehidupan dia sebelum bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Bermula dengan seawal subuh, beliau mengimamkan salat, habis salat zikir bersama dengan hadirin yang hadir ke masjid beliau untuk mendengar pengajian. Zikir sama-sama, habis zikir beliau memulakan sesi pengajian Al-Quran. Baca Al-Quran secara qiraat. Habis baca Al-Quran secara qiraat, dia buka kitab hadis. Dia mengajar hadis. Habis mengajar hadis, pakai pakaian dia untuk pergi ke hospital. Dengan kotnya, dengan necktie dan semua dah, pergi hospital. Kira-kira habis bertugas pada waktu malam. Ni semasa saya duduk dekat masjid dulu lah. Habis bertugas di hospital, dia tak balik dah ke Jabal Muqattam ni, dia tak balik dah. Dia terus masuk ke Masjid Al-Azhar untuk mengajar Sahih Al-Bukhari dengan pakaian yang dia pergi hospital tadi tu. Kemudian baru dia balik. Itu kehidupan dia di dalam selain daripada bulan Ramadan. Cerita dalam bulan Ramadan ni sama macam kehidupan dia yang lain. Pagi dia mengajar, kemudian pergi hospital. Tapi yang saya nak sebutnya sebelah malam. Habis sahaja dia berbuka puasa, masuk saja waktu Isyak, dia mengimamkan solat fardu Isyak dan mengimamkan solat tarawih 20 rakaat. Simple, biasa. Mengimamkan solat tarawih 20 rakaat biasa. Kita pun boleh buat, tuan. Tapi yang kita tak boleh buat apa dia? Beliau menghabiskan satu malamnya itu, di dalam 20 rakaatnya itu sebanyak 4 juzuk. 4 juzuk, tuan-tuan. Satu malam. Dan cukup 7 malam khatam sekali dalam solat tarawih. Tak lama pun, tuan-tuan. Kalau kata Isyak masuk pukul 8, habis pukul 2 pagi. Tak lama pun. Tuan-tuan, tadi mujung imam baca 2-3 ayat ni. Kalau imam baca separuh muka, saya rasa mungkin tinggal soft depan je kot. Hak lain semua lari habis dah. Bukan kat sini lah, tempat lain. Nah, ceritanya kesungguhan orang-orang soleh ini di dalam beramal. Kesungguhan orang soleh dalam beramal. Seminggu sekali khatam. Ada yang lagi dahsyat, Imam Nawawi sebut 3 kali sehari. 3 hari sekali. 3 hari sekali khatam, bermaksud 10 juzuk sehari. Pun boleh buat, tuan-tuan. Kalau 10 juzuk sehari, kita ada 5 waktu solat fardu, kan? 5 waktu tu, satu waktu tu kita bacalah 2 juzuk. Maksudnya sebelum kita sembahyang 2 juzuk, lepas kita sembahyang 2 juzuk. Maka cukup 5 waktu kita dapat 10 juzuk. Kalau kita baca laju, tuan-tuan, tak lama pun masa yang kita ambil. Kalau kita baca laju, kira-kira tolak dalam keadaan kita mungkin tersilap baca ke, ada kalimah yang kita tergagap dan sebagainya, mungkin kita akan ambil masa dalam 40 minit untuk satu juzuk. 40 minit ni tak lama, tuan-tuan. Kalau hari ni orang tak scroll dah Facebook, Instagram pun orang tak tengok dah. Yang orang tengok apa dah? TikTok. Alhamdulillah saya hari ni bertahan lagi tak ada TikTok. Orang hari ni tengok TikTok, dia boleh scroll TikTok tu 1 jam tak rasa, kan? Lapak pun lapak lah. Tapi dia boleh tengok TikTok tu selama 1 jam. Ini kan pula kalau kita nak baca Al-Quran dalam 40 minit, tak ada masalah. 40 minit sebelum kita solat, 40 minit lepas kita solat, dapat 2 juzuk. Cukup 5 waktu, kita dapat 10 juzuk sehari. Ada yang lagi dahsyat, Imam Nawawi sebut, yang mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali. Sehari sekali. Hak ni kita bagi ke anak-anak kita dekat Mahat Tahfiz lah. Kan? Hak buat syahadah. Dia mula baca daripada waktu subuh, dia akan habis sebelum waktu Isyak.